Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nik Senyambar. Ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara fokus Awani Sarawak hari ini. So we have giving directive to the police to allow them, for those who are harvesting paddy to the farm. Yang bagusnya menurun. Dan kita sekarang menunggu angka untuk April. Solar Dryer Dome, inovasi elak pembaziran lebihan hasil laut. Sarawak hari ini merekodkan 6 lagi kes baru positif COVID-19, menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 403 kes. Kesemua kes tersebut dirawat di Hospital Umum Sarawak. Manakala 135 kes baru Person Under Investigation PUI dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 3,319 kes. Dalam sidang media, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas memaklumkan bagi petani di negeri itu, mereka dibenarkan melakukan aktiviti pertanian seperti tuaian padi, namun perlu patuh pada syarat berikut. Now is the harvesting season for paddy in the Kawasan Luar Bandar. Jadi kita dah bagi arahan bahawa satu orang saja dapat masuk dalam kereta, begitu juga motosikal. So we have to be realistic. Sometimes the husband and wife have to go together to harvest. Ada pakai motorbike ataupun kereta. So we have giving directive to the police to allow them, for those who are harvesting paddy to the farm, to use to have 2 person within the car or the motorbike. Well, I hope nobody will take advantage of that. Sementara itu, Pusat Khidmat Pelanggan Syarikat Telekomunikasi serta wakil sah terpilih seperti dipersetujui MCMC sebelum ini dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP. Ini bagi menyokong keperluan perkhidmatan pengguna. Namun ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi premis-premis ini. Seramai 8 pakar perubatan dari China akan membantu Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah menentang COVID-19. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, pasukan pakar ini akan bekerjasama dengan beberapa pasukan kesihatan di Sarawak, termasuk institusi kesihatan kerajaan swasta dan institusi pengajian tinggi awam. Okay, I want to thank the KKA who has been very kind to include Sabah and Sarawak. The program for the 8 people coming, there will be exchanges with the Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, exchanges with SGH, exchanges with Unimas and traditional Chinese medicines. They will be here for 3 days, starting on 26th of April. Untuk rekod, Duta Besar China ke Malaysia Bai Tian sebelum ini berkata, pasukan pakar terbaik China akan berada di Malaysia untuk 2 minggu bagi berkongsi kepakaran menangani COVID-19. Antaranya Ketua Pakar Perubatan Bersekutu Dr. Wen Miao Yun, Profesor Kejururawatan dan Pengarah Jabatan Kawalan Jangkitan Noscomil Dr. Zhang Yuping yang pernah bertugas di wilayah Hubei, China. Dalam perkembangan lain, 41 penuntut Kolej Teknologi Universiti Sarawak UCTS yang tidak pulang ke kampung halaman tampil derma darah memenuhi keperluan tabung darah Hospital Sibu. Mereka yang terlibat merupakan kumpulan mahasiswa yang tinggal di asrama kampus sejak PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Kempen Derma Darah Hospital Sibu sepatutnya diadakan pada 28 hingga 31 Disember depan. Namun disebabkan ada permintaan daripada unit tabung darah hospital itu, orang ramai boleh menderma bagi memenuhi keperluan semasa PKP dengan mensasarkan 35 penderma satu masa. Stok darah itu yang penting ialah kami perlu memastikan stok dia sentiasa berada. Bukannya waktu kekurangan stok baru membuat kempen derma darah. Sebab setiap pek darah itu dia ada limit jangka hayatnya up to 6 minggu sahajalah. Dan setiap hari kami memang ada pesakit yang memerlukan darah.
Bagaimanapun, setiap penderma akan diperiksa secara terperinci terlebih dahulu sebelum dibenar menderma darah. Jadi objektif pendermaan darah ini adalah untuk membantu hospital untuk mencari untuk menambah stok darah bekalan sedia ada di hospital. Untuk membantu pihak hospital mendapat bekalan darah yang mencukupi, dan sepanjang PKP telah dilaksanakan, saya mengisi masa lapang saya. Isu keganasan rumah tangga KRT tidak boleh dipandang ringan. Prihatin dengan isu ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak ambil inisiatif buka sesi telekonseling 24 jam. Dalam masa sama, aduan diterima membolehkan JKM kenal pasti dan kaji punca masalah selain menerima laporan dengan lebih cepat. Punca stresnya tadi dari segi pendapatan, ya. Sini macam ni, tu orang ada duit tu, nak bayar bil lagi, nak beli barang makan misalnya, nak macam mana, susah hati. Nombor dua ialah dari segi itu cara hidup yang berbeza. Ya. Kalau dulu kita rasa bebas, tiba-tiba tidak bebas. Dan setiap kali misalnya perlu ingat tentang social distancing. Si boleh dekat-dekat. Sepanjang tempoh PKP ini, Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak melaporkan 60 kes KRT direkodkan pada Mac dan jumlahnya menurun kepada 28 kes setakat ini. Yang bagusnya menurun. Dan kita sekarang menunggu angka untuk April sama ada trendnya sama atau tidak, ya, terus menurun. Kalau terus menurun maknanya sekurang-kurangnya kita boleh kata adalah hikmah di sebalik KPK ini, iaitu indeks jenayah menurun dan juga dari segi keganasan rumah tangga pun menurun. Sementara itu, bagi Ketua Bahagian Pemulihan dan Perundangan JKM Sarawak Muhammad Ali Taib, kesedaran mengenai kewujudan talian ini sangat rendah sekaligus menyukarkan pihaknya bantu mereka yang memerlukan. Berkemungkinan kes keganasan rumah tangga yang berlaku tidak dilaporkan. Begitu juga dengan PKP yang sedang berkuat kuasa, memungkinkan mangsa-mangsa di luar sana berasa takut untuk melaporkan kejadian kerana mereka khawatir akan terpaksa diasingkan daripada ahli keluarga dan mungkin mereka juga risau pemangsa yang mereka sayangi akan ditahan. Ubah teknik jualan tangkapan hasil laut bagi memastikan tiada lambakan. Itu yang dilakukan nelayan Kampung Salak Buntal. Semuanya untuk pastikan hasil tangkapan tidak rosak selain menyelesaikan masalah ruang penyimpanan. Tapi masa tu alhamdulillah je. Kami orang cara berjual limbun lah. Jual ke kawan-kawan, makin telefon. Temu online tu orang. Sebenarnya kami apa jual dia? Terhad lah. Terhad. Tapi dalam kawasan kucing. Mudahnya makan pun dia. Macam kami telefon dia mau udang sih, mau ikan sih. Mau ambil. Dalam pada itu, Persatuan Nelayan Kawasan PNK Buntal ada sediakan tempat untuk jual dan simpan hasil lambakan tersebut. Selain itu, PNK akan beli lebihan tangkapan dari nelayan untuk dijual semula. Macam ada lebihan boleh kami nak. Kami hantar situ. Sebab kami pergi situ jauh. Kan dekat tu. Kami pergi tak ada dalam masa sejam boleh. Makan bot dulu, bawa makan kereta. Ya, yang benda dekat bot sekali, zaman kami hantar hari mau hantar situ. Kadang-kadang kami hantar situ. Hantar situ. Ada juga bagi kami sejauh tu kami nak gula lah. Situ juga dipakai ya juga. Kadang-kadang jual di situ lah, nak jual di situ. Peka dengan Kebajikan Nelayan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Sarawak dan Persatuan Nelayan Negeri Sarawak Penesa ambil inisiatif beli lebihan lambakan hasil tangkapan nelayan itu di Sarawak. Ada 18 PNK di seluruh negeri telah pun mendapat peruntukan ini, termasuk Penesa yang peruntukannya keseluruhannya RM600,000. Yang mana RM60,000 akan diberi kepada Penesa dan RM30,000 masing-masing kepada 18 PNK di seluruh negeri. Ujar beliau, ini adalah antara usaha memastikan pendapatan nelayan tidak terjejas ketika PKP. Untuk mereka membeli lebihan tangkapan yang didapat oleh nelayan-nelayan kita
dan pihak Panesa dan juga PNK ini akan dengan itu menjual produk-produk tersebut supaya dia tidak menjejaskan pendapatan para nelayan. Sementara itu menerangkan lebih lanjut mengenai lebihan hasil laut yang dikeringkan menggunakan solar dryer dome ataupun kubah pengering solar, Timbalan Pengarah LKIM Sarawak Intan Suhaila Othman berkata proses mengambil masa 2 atau 3 hari lebih cepat berbanding kaedah pengeringan tradisional. Solar dome dryer berfungsi seperti pemanasan dalam rumah hijau dengan capaian suhu 55 ke 60 darjah Celsius dan boleh menampung 200 hingga 300 kilogram ikan dalam satu-satu masa. Persatuan Nelayan Kawasan Buntal ni dia akan memainkan peranan untuk membeli hasil-hasil tangkapan dan kita akan buatkan kaedah pengeringan, jadikan ikan kering menggunakan kubah pengering solar inilah. Dan ikan kering itu akan dibuat pembukusannya di Pusat Pemprosesan Hasil Perikanan di Persatuan Nelayan, yang mana kalau kita nak maklum kepada semua iaitu PPHP ini mempunyai sijil halal. Jadinya pembukusan pasti mengikut skop halal dan ikan kering ini mungkin boleh jadikan makanan ataupun alternatif kepada penduduk-penduduk di kawasan inilah. Selain menjadi sumber makanan alternatif ketika PKP ini, ia sekaligus menjana pendapatan sampingan buat golongan ini. Bukan sahaja menggunakan hasil laut untuk hasilkan ikan masin, malah penduduk kampung Buntal juga menghasilkan belacan. So far solar ni binatang sih masuk, and then dia kira hygienik lah, and then memudahkan sekiranya hujan kah apakah kita tidak ragu lah sama ada kena hujan kah, sebab dia solar and then dia bertutup. Lembaga Multimedia Sarawak SMA jadikan Pusat Inovasi Warisan Kreatif sebagai pusat sehenti bagi kumpulan sukarelawan #JagaSamaDiri. Selain bagi hasilkan peralatan perlindungan peribadi PPE, ia juga digunakan sebagai pusat pengumpulan barangan sumbangan. Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak dalam kenyataannya berkata, hub inovasi digital SMA dapat dimanfaat dengan baik bagi bantu Sarawak lalui fasa pandemik ini. Objektif utama inisiatif digerakkan komuniti Jaga Sama Diri ini bertujuan bantu pekerja kesihatan barisan hadapan serta keluarga terjejas akibat penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Malah komuniti Jaga Sama Diri juga mencipta aplikasi laman sesawang bagi mudahkan urusan permohonan kumpulan sasaran. Rakyat Sarawak yang ingin menyumbang turut boleh berhubung melalui jagasamadiri@gmail.com atau www.jagasamadiri.org. Selaras dengan gerakan #JagaSamaDiri itu, Badan NGO Haus Kuching tampil wujudkan crowdfunding bagi bolehkan orang awam turut serta bagi bantu golongan petugas barisan hadapan. We aimed a very simple aim of about 7,000 ringgit, but by the end of, actually not even the end of the campaign, halfway through the campaign, we have already hit close to 20,000 ringgit already. So for now, we already have sort of sufficient amount of money to continue our operations for the next couple of weeks. So this specific campaign, we may be closing it down temporarily, and if there's a need, there's more of a need to arise for this, then we will reopen the campaign again lah. Malah Haus Kuching turut jalin kolaborasi dengan platform Pichin bagi kumpul dana lebih luas dari seluruh Malaysia. Jelasnya dana yang berjaya dikumpul setakat ini dapat tampung keperluan PPE di hospital, beberapa pusat kuarantin dan agensi kerajaan terlibat. Sekian laporan Awani Sarawak untuk hari ini. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, marilah kita bersama patuh arahan untuk kekal duduk di rumah. Ayo bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Saya Niksa Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.